TV KPM. 5x tambah 2y. Jadi kat sini 1,600. Jadi barulah dapat jawapan. Nanas bersamaan dengan RM2 dan jambu RM RM1.50. Selesai. Tapi kenapa lain dengan jawapan kat sini? Rasanya semua dah betul dah. X, Y. Tapi dekat mana satu yang salah ni ya? Hai Aiman. Cikgu. Aiman tengah buat apa tu? Saya tengah buat soalan ni cikgu. Tapi saya tak pastilah cikgu dekat mana silapnya. Rasa saya dah buat satu persatu dah. Susun X dan Y. Dan saya dapat jawapan. Tapi tak sama pula dengan jawapan yang diberikan ni cikgu. Okey. Mari cuba cikgu cek jawapan. Okey, cikgu semak jawapan. Ini betul. Yang ni betul. Tapi ada salah sikit. Ada salah ada cikgu? Ada salah sikit. Kat mana tu? Tapi sebelum tu, apa kata Aiman masuk kelas cikgu? Kita belajar dulu, baru cikgu akan terangkan. Allah cikgu, baru saya dah tahu apa jawapan dia. Kita masuk kelas dulu cikgu. Kita masuk kelas dulu. Okey, baik. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Matematik tingkatan 5. Baik para penonton sekalian, bersama dengan kita pada hari ini adalah Cikgu Sankita Kunasaikaran daripada SMK Raja Ali, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Baik, cantik baju cikgu hari ini. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih. Bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat Cikgu Lee Sing Kiat. Apa khabar cikgu? Manis je cikgu senyum kan. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Baik, cikgu, tadi kita buat gimmick sikit. Apa kaitan gimmick itu dengan topik kita pada hari ini cikgu? Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar penyelesaian masalah dalam matriks. Jadi tadi Aiman menjawab soalan yang melibatkan pendarapan matriks. Jadi untuk selesaikan masalah matriks kita perlukan pendarapan matriks. Jadi hari ini cikgu dah janjikan nak ajar kami kan? Okey, baik. Tapi sebelum tu ada juga kawan-kawan saya yang nak belajar juga pada hari ini cikgu. Boleh kita jemput mereka bersama cikgu? Boleh. Baik. Mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka 4 orang ni cikgu? Dipersilakan. Boleh. Okey, baik. Yang pertama kita ada Nur Insyirah dari SMK Raja Ali. Hai. Okey, lepas tu kita ada Thaqif daripada SMK Raja Ali juga. Okey. Lepas tu kemudian kita ada putera yang seterusnya iaitu Muhammad Irfan juga dari SMK Raja Ali. Dan juga kita ada puteri yang terakhir di sini iaitu Aina juga dari SMK Raja Ali. Hai Aina. Hai. Jadi murid-murid kita nampak dah bersedia dah cikgu untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh. Okey. Jom cikgu. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan main satu permainan dulu. Aiman. Best ni cikgu. Mesti seronok kan bila bermain. Okey, dalam matematik pun kita boleh bermain juga. Okey, baik. Permainan kita pada hari ini adalah melibatkan dadu. Jadi, Abang Aiman di sini akan lontar dadu kita. Jadi, nombor mana yang dadu itu tunjukkan, kita akan ambil satu soalan dan kita akan jawab soalan tersebut. Baik. Murid-murid, kita tengok siapa yang kena. Saya cuba cikgu? Boleh. Okey. Nombor berapa? Nombor 6. Okey, baik. Kita lihat soalan nombor 6. Okey, baik. Soalan nombor 6 melibatkan pendarapan matriks juga, tetapi ia juga melibatkan matriks songsang. Jadi, murid-murid bolehlah lihat soalan di sini. Cari matriks songsang bagi 1/2, 1. Okey, 1/2, 1. Lepas
kita ada negatif 1 dan kita ada sifar. Jadi anda kena cari matriks songsang tersebut. Ingat bagaimana untuk mencari matriks songsang? Kita ada formula matriks songsang, gunakanlah formula tersebut untuk menjawab soalan ini. Jadi Aiman, Ya cikgu. boleh tak kita tanya siapa yang ada jawapannya? Nampak murid kita tu tengah laju-laju tulis tu cikgu. Betul? Mungkin tengah mencari jawapan. Betul. Baik cikgu, kita nak pilih siapa ni? Jadi siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Cari Okey. matriks songsang, bagi 1/2, negatif 1, 1 dan juga sifar. Siapa yang ada jawapannya? Silakan. Silakan. Itu dia, ada seorang dah angkat tangan dah. Wow. Insyirah. Insyirah, betul? Jadi Insyirah, apakah jawapan Insyirah? Wah, siap ada jalan kerja. Wah. Okey. Boleh kita semak cikgu? Boleh. Okey, baik. Kita semak jawapannya. Okey, kita dah ada 1/2 darab sifar tolak dengan 1 darab negatif 1. Lepas tu Insyirah ada pun buat matriks, iaitu menggunakan formula matriks songsang dan mendapat jawapan yang betul. Okey, tahniah kita ucapkan. Jadi saya rasa Insyirah boleh dapat markah ni. Berapa markah cikgu? 1. Untuk Kita nak bagi permulaan markah. kita bagi 1. Okey, baik. Saya bagi markah kepada dia juga. Boleh. Insyirah. Insyirah. Wow, baik. Boleh Okey, kita baik. teruskan lagi cikgu? Boleh Aiman? Apa kata Aiman lontarkan? Ya, saya lontar lagi cikgu. Lontar Siapa lagi. yang kena? 4 cikgu. Okey, baik. Kita lihat soalan yang keempat. Baik, ni Saya adalah... pula rasa semangat ni cikgu. Rasa semangat. Okey, baik. Kita lihat soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ini adalah soalan yang melibatkan pendarapan matriks yang sangat-sangat mudah. Okey, di mana kita ada 1/2 dan dalam matriks itu kita ada 3, 1, negatif 1 dan juga 2. Jadi anda kena melakukan pendarapan matriks. Sangat mudah. Jadi kita ada satu nombor dan kita kena darab dalam matriks tersebut. Jadi Jadi cikgu, saya rasa macam saya nak cubalah cikgu. Aiman nak Boleh cuba? ke? Boleh. Saya apa pun kata dah Aiman semangat cuba? macam murid kita. Baik. Aiman dah ada jawapannya? Saya rasa saya tahulah cikgu. Boleh saya cuba? Boleh? Apa Okey. kata Aiman cuba? Untuk jawapan cikgu tadi, sebab dia 1/2 kena darab dengan nombor metrik di dalam metrik tu kan. Betul. Jadi jawapannya adalah 3/2. Tadi nombor 3 dekat atas tu kan. Jadi Betul. 3/2. Betul. Dan bawah tu negatif 1 dia jadi negatif 1/2. Bagus. Dan nombor 1 dia akan jadi 1/2. Aha. Dan nombor 2 di bawah sana tu akan jadi 1. Satu. Betul ke cikgu? Betul ke? Apa kata kita tanya rakan Aiman di sini? Siapa Okey, yang jom. ingin menjawab soalan cikgu tadi? Ni soalan ni. Itu dia. Okey, Takif. Okey, silakan Takif. Apakah jawapan Takif? Betul tak dengan jawapan Betul Okey. tak? Sama tak? Sama. Sebab saya geng dengan dia cikgu. Geng yang sama jadi sama. Tanya. Jadi Baik cikgu. Kita nak tengok sekali lagi jawapan dia cikgu. Dan boleh. bagaimana jawapannya tepat cikgu Ya, jawapannya sangat tepat. Jawapan Aiman pun sangat tepat juga. Baik. Jadi itu untuk murid kita yang kedua cikgu Ya, betul. Jadi, ada markah tak cikgu murid kita tadi? Takif pun ada markah, Aiman pun ada markah. Ada markah juga. Okey, kalau macam tu saya baik. bubuh markah dululah. Boleh. Okey cikgu. Boleh. Okey, Boleh kita sementara teruskan lagi cikgu? Aiman sedang bagi markah. Apa kata saya lontar pula? Okey, silakan cikgu, silakan. Silakan. Okey, baik. Saya lontarkan. Dapat nombor 6 lagi Nombor 6 sekali. cikgu. Okey. Boleh ke? Boleh. Kita ada Okey, satu lagi ada soalan lagi. nombor 6. Alright. Baik. Bersedia, okey? Bersedia Okey, jadi ini adalah soalannya. Cari matriks songsang bagi negatif 2, sifar, negatif 1 dan juga 2/3. Jadi ini adalah soalannya. Okey, anda kena cari matriks songsang. Jadi ingat ya, bila cari matriks songsang, guna sahajalah formula matriks songsang tersebut, iaitu 1/AD tolak BC. Lepas tu dalam matriks tersebut ada yang anda kena terbalikkan, ada yang anda kena terbalikkan simbol. Anda mesti tahu. Okey, baik, kita perlukan semua ni untuk buat pendarapan matriks tu nanti. Jadi, Aiman, apa kata kita tanya siapa yang ada jawapannya? Saya nampak macam ada murid kita dah bersedia dengan jawapan mereka cikgu. Ada. Siapa nak cuba ni? Jadi siapa yang ingin mencuba? Ini soalan Okey. soalan yang sangat-sangat senang untuk anda jawab. Irfan nak cuba ke? Nampak macam dah bersedia tu. Ataupun ada murid lain nak cuba? Okey, Takif silakan. lagi sekali. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Okey, baik. Takif sekali lagi.
Baik, silakan Takif. Apakah jawapan Takif? Okey. Okey, baik. Takif terus beri jawapan pada cikgu. Nasib baik cikgu ingat jawapannya. Okey, cikgu. Okey, baik. Jawapan -1/2, -3/4, Sifa dan juga 3/2. Tanya Takif. Baik cikgu, maknanya Baik. mereka ni betul-betul memahami apa yang Betul. kita nak pelajari hari ini. Jadi apa rumusan sedikit cikgu untuk segmen kita pada kali ini? Okey, baik. Untuk segmen kita kali ini anda telah pun belajar bagaimana untuk buat pendarapan matriks yang sangat mudah, iaitu satu nombor darab dengan matriks. Selepas itu anda juga telah belajar matriks songsang. Bagaimana untuk mencari matriks songsang. Oh, okey baik cikgu. Jadi Takif tadi kita nak bagi markah tak? Bagi. Okey, kita bagi markah. Kita bagi markah. Tapi Kita sementara bagi saya nak cucuk ni, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot menengah atas mata pelajaran matematik tingkatan 5. Dan hari ini kita nak belajar tentang penyelesaian masalah matrik. Baik cikgu, boleh kita mulakan slot kita pada kali ini? Boleh, Dipersilakan Aiman. cikgu. Okey, baik. Sebelum anda belajar penyelesaian masalah matriks, apa yang perlu anda tahu adalah pendarapan matriks dengan matriks. Jadi kita ada dua matriks, bagaimana kita nak darab matriks tersebut. Anda perlukan pengetahuan ini sebelum anda jawab penyelesaian masalah. Jadi ini adalah cara untuk anda jawab masalah pendarapan matriks. Jadi jika anda ada dua matriks, kenal pasti terlebih dahulu boleh ke matriks tu didarab. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti, kita kena tahu peringkat matriks tersebut. Jadi kalau kita ada matriks yang begini, di mana ada nombor yang sebegini, jadi ini adalah matriks 2 darab 2 sebab kita ada 2 baris dan 2 laju. Jadi kita boleh letak matriks A sebagai 2 darab 2, matriks B katakan kita ada 2 darab dengan 2. Jadi kita boleh lihat yang di tengah-tengah adalah sama. Bila sama, kita boleh darab matriks tu. Jika tidak sama, kita tidak boleh teruskan soalan tersebut, kita tidak boleh darab matriks tu. Jadi apa gunanya yang ini pula? Nilai ini akan menunjukkan jawapan anda nanti. Jadi jenis matriks tersebut, apakah jenis matriks itu? Jadi dengan pengetahuan ini, apa kata kita jawab soalan ini? Jadi diberi A adalah 2, -3, 1 dan 5. Dan kita ada matriks B iaitu 6, -7, 2 dan 1. Soalan cikgu adalah hitung AB. AB maksudnya adalah A darab dengan B. Jadi, sementara kita tunggu rakan-rakan kita untuk menjawab soalan tu, apa kata cikgu ajar anda satu kaedah yang dipanggil sebagai kaedah Jubin Matrix. Kaedah Jubin Matrix ni, Aiman pernah dengar tak permainan tic-tac-toe? Oh, tak pernah lah cikgu. Macam mana permainan tu? Jadi permainan tic-tac-toe tersebut adalah seperti begini. Kita boleh bermain dengan 2 garis dan 2 laju begini, dan selalu kita letak X. Lepas tu Aiman pula letak Sifa. Ya, ni waktu sekolah dulu saya biasa main cikgu. Okey, bagus. Jadi Aiman pun tahu, saya rasa kawan-kawan di rumah pun tahu, betul? Betul juga. Jadi kita akan gunakan permainan ini, seakan-akan permainan ini untuk menjawab Jubin Matrix. Jadi cikgu ada 2 matriks di sini, iaitu matriks A 2, -3, cikgu akan tulis di sini 2, -3, 1 dan juga 5. Dan juga matriks B cikgu akan tulis di atas ni 6, -7, kita ada 2 dan 1. Okey, anda boleh tulis matriks ni ikut anda. Kalau anda nak tulis yang belah sini di bawah, yang ni di atas pun tak ada masalah. Jadi apa yang perlu anda buat adalah yang belah atas ni, kotak atas ni kita kosongkan. Tak ada apa-apa. Jadi kotak yang ni, kita lihat kotak ni memanjang begini. Jadi kita akan ambil 2 nombor yang sebegini, iaitu 2, -3. 1 dan 5 kita tulis dekat bawah.
Okey, kita lihat kotak yang ni pula memanjang ke bawah. Jadi kita akan ambil 6, 2, negatif 7, 1. Begini. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita darab nombor yang pertama dengan nombor yang pertama, iaitu 2 kita darab dengan 6. Tambah dengan nombor yang kedua, kita darab dengan nombor yang kedua. Negatif 3 darab dengan 2. Inilah kaedah Jubin Matrix. Jadi kita dapatkan semua jawapannya. Katakan kita dapatkan jawapannya, ni adalah jawapannya. Jadi ini adalah matriks itu sendiri. Jadi kita main tic-tac-toe sahaja. Tapi tic-tac-toe dalam matriks. Jadi apa kata Aiman, kita tanya siapa yang ada jawapan di sini? Ya. Jawapan bagi soalan ini. Soalan A darab dengan B, apa jawapan yang anda dapat? Baik, ada tak siapa yang ingin menjawab? Yang nak cuba. Takif lagi sekali. Wah, Okey, Takif. semangat dia. Semangat betul. Okey, baik. Silakan Takif. Takif, silakan. Okey, untuk jawapan saya dapat ni. Okey, Takif dapat 6, negatif 17, 16 dan juga negatif 2. Okey, baik. Takif, boleh tak Takif pegang jawapan Takif dulu? Sementara kita semak jawapan yang ada di skrin anda. Adakah betul jawapan tersebut? Ya, betul. Jawapan Takif adalah sama dengan jawapan yang ada dengan cikgu. Jadi, bila anda dapat 6, negatif 17, 16 dan negatif 2, anda akan tulis sebegini. Jangan lupa, kaedah Jubin Matrix adalah kaedah yang jalan kerja sahaja. Jawapan masih kena tulis dalam bentuk matrix. Jadi Takif, bagus. Bagus jawapan Takif. Jadi saya rasa Takif boleh dapat markah ni. Ya cikgu, berapa kita nak bagi kepada Takif ni? Kita bagi ni? 1 markah dulu. 1 markah. Kita bagi 1 markah terlebih dahulu. Okey, cikgu. Alright. So sementara Abang Aiman sedang melekat markah, kita lihat soalan yang seterusnya. So ini adalah soalannya. Di mana jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Ahmad dan Chong. Jadi anda boleh lihat di jadual tersebut ada unit yang dibeli oleh Ahmad, yang dibeli oleh Chong. Sekarang soalannya. Diberi harga seunit saham A dan seunit saham B. Semasa pembelian ialah RM RM1.50 dan RM82. Hitung jumlah pelaburan Ahmad dan jumlah pelaburan Chong. Jadi itu soalannya. Jadi sebelum anda jawab soalan ni, Aiman, saya rasa pelajar kena keluarkan dulu matriks tersebut. Betul. Kena keluarkan dulu matriks tersebut, gabungkan matriks tu, tulis dalam satu ayat matematik. Jadi Aiman, rasanya kita tanya dulu siapa yang ada ayat matematik tersebut. Sebelum anda beri saya jawapan, apa kata yang berada di rumah, murid-murid yang berada di rumah, dapatkan ayat matematik tersebut. Boleh cuba jugalah murid kita di rumah kan cikgu kan? Boleh. Jadi, siapa yang ada jawapannya? Okey. Siapa nak cuba? Itu dia. Aina. Silakan Aina. Tu. Tunjukkan cikgu. Adakah itu jawapan yang betul? Ini ayat matematiknya. Itu ayat matematiknya. Baik. Ada sedikit pembetulan di sana, di mana boleh tunjukkan Aina? Tunjukkan sedikit. Tunjukkan sedikit. Baik. Yes. Alright. Apakah pembetulannya adalah sikit je. Tak ada banyak pun. Yang ni kita tulis 4,000. Lepas tu 5,000. Dan kita akan tulis X, Y dulu. Jadi kita wakilkan. Kita wakilkan saham A sebagai X, saham B sebagai Y. Kita wakilkan dia, X dan Y. Lepas tu kita akan letak sama dengan 1.5 sifar dan juga 0.82. Begini. Baru dia cantik. Tapi saya rasa Aina pun boleh je dapat 1 markah. Kita bagi markah, cikgu. Walaupun tertinggal X dan Y, tapi saya rasa bagus. Bagus yang Aina mencuba tadi. Baik. Baik, anda telah pun beri cikgu pernyataan matematik ini. Jadi apa kata selesaikanlah jawapannya, dapatkanlah jawapan X dan Y, saham A dan juga pelaburan Ahmad dan juga pelaburan Chong. Kita dah buat kan soalan untuk awak semua kan. Sekarang ni dapatkan jawapan pula. Betul, dapatkan jawapan dia. Jadi siapa yang
ingin memberi jawapan kepada kami. Ada tak murid kita yang dah bersedia Aina untuk juga. Okey. Aina? Aina ingin mencuba sekali lagi. Berani mencuba tu. Alright. Okey, baik. Silakan Aina. Okay, Aina. Okey, baik. Alright. Okey, tunjukkan jawapan anda. Aina pegang dulu jawapan tersebut. Okey, biar cikgu semak. Okey, jadi Aina menggunakan kaedah Jubin matrix. Jadi kalau anda lihat di sana, Jubin matrix di tengah-tengah sahaja yang diguna pakai. Sebab itulah kaedah matrix tersebut. Baik. Jadi kita lihat 6,000 darab RM1.50 dan semua tu, okey, saya rasa jawapan Aina betul. Tapi apa kata kita semak dengan jawapan yang ada di skrin. Adakah betul dengan jawapan Aina? Betul pun dengan jawapan Aina. Jadi tahniah Aina. Sekarang Aina rasa boleh dapat 2. 2 cikgu? 2 untuk Aina. Mungkin okay, sebab dia pakai kaedah yang cikgu sebut tadi, Jubin matrix ya, cikgu kan? Betul. Bersiap-siap dengan jalan kerja sekali. Okey. Baik, sebelum tu anda kena ingat, bila anda menjawab soalan sebegini, kalau anda ingin memberi saya jawapan yang penuh, jangan lupa untuk letak RM. Kena letak RM sebab ni adalah soalan yang melibatkan wang. Jadi kena letak RM di sana baru dapat markah penuh. Sayang cikgu, kalau tak letak takut kena potong markah nanti. Betul, takut kena potong markah. Dulu kita kat sekolah selalu takut kan? Betul cikgu. Potong markah. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya pula. Boleh. Jadi ini adalah soalan yang seterusnya. Soalan panjang, tapi cuba kita baca satu persatu. Kamal memiliki sebidang tanah. Dia bercadang untuk menternak kambing di atas tanah tersebut. Dengan wang simpanan sebanyak RM8,000, Kamal menggunakan 25% daripada wang simpanan itu untuk membeli 6 ekor kambing betina dan kambing jantan. Harga seekor kambing betina dan kambing jantan masing-masing ialah RM300 dan RM400. Dengan menggunakan kaedah matrix, nyatakan bilangan kambing betina dan kambing jantan yang dapat dibeli oleh Kamal. Jadi itu soalannya. Okey. Baik, cikgu akan beri anda sedikit masa untuk jawab soalan tersebut. Tapi sebelum tu ingat, anda kena wakilkan dulu mana X, mana Y. Anda kena dapatkan pernyataan matematik itu, ayat matematik itu. Ayat matematik dalam bentuk X, bentuk Y, bentuk matrix, baru anda boleh selesaikan jawapan tu. Jadi ini ayat matematik cikgu Betul. Jadi apa kata anda letak kambing betina sebagai X, kambing jantan sebagai Y? Senang. Kita kekalkan je X dan Y sepanjang semua soalan. Betul? Kita kekalkan je X dan Y. Lepas tu kita boleh jawab soalan tersebut. Jadi apa kata kita lihat jawapan daripada salah seorang rakan anda di sini? Jadi siapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Irfan. 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 Okey, baik. Silakan Irfan. Untuk jawapan saya. Okey, baik. Tunjuk Irfan. Okey, baik. Itu adalah jawapan Irfan. Okey. Irfan telah pun mendapatkan persamaan linear terlebih dahulu. Okey, baik. Ini melibatkan persamaan linear. Okey, jadi kambing betina X, kambing jantan ialah Y. X tambah Y sama dengan 6. Kenapa? Sebab tadi mereka ada sebut 6 ekor kambing betina dan kambing jantan. Jadi X tambah Y sama dengan 6. Lepas itu Irfan ada buat 300X tambah 400Y. Lepas tu 25% darab dengan 8,000. Okey, boleh ke kalau cikgu tanya soalan pada Irfan, kenapa 25% darab 8,000 tu? Sebab Kamal menggunakan 25% dari wang simpanannya untuk membeli 6 ekor kambing betina dan kambing jantan. Bagus. Okey, baik, kita kena buat yang tu 25%. Jadi kita dapatlah 2 persamaan linear tersebut. Okey, jadi bagus, Irfan boleh dapatkan 2 persamaan linear. Apa kata jawapannya terus? Siapa jawapannya boleh selesaikan jawapannya? Yang boleh beri saya jawapan pada soalan tersebut. Okey, apa jawapannya? Siapa yang ingin mencuba? Insyira. Okey, baik. Insyira lambai-lambai dekat. Okey, apa jawapannya? Okey, baik. Apakah jawapan Insyira? Okey, baik. Kita lihat adakah betul jalan kerjanya. Okey, baik. Kita semak dengan jawapan yang ada dengan cikgu. Okey, jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan ayat matematik itu. Bagus. Insyira sama dengan jawapan cikgu. Yang kedua adalah Insyira telah pakai matriks songsang.
Okey, kita sudah pun belajar apa itu matriks songsang, gunakan formula, kita darab matriks dan kita dapatkan jawapannya. Dan ingat, akhir sekali anda boleh lihat rakan insyirah anda telah menulis jawapannya. Kambing betina 4, kambing jantan 2. Sangat penting untuk kita tulis rumusannya Di akhir jawapan. di akhir jawapan. Jadi tanya pada insyirah dan Wow. tanya kepada murid yang berada di rumah juga. Jika anda mendapat jawapan yang sama. Mereka pun bersungguh-sungguh tu cikgu kat Betul. rumah tu. Betul. Banyak kertas ditulis je kan. Betul. Tapi cikgu, soalan tu kalau jawapan dia salah lah cikgu. Tapi ayat matematiknya betul cikgu. Ayat Kita matematik. boleh bagi markah ke cikgu? Boleh, kita boleh beri markah setakat ayat matematik yang ini. Kalau yang ini betul jadi markah, cikgu boleh beri markah K1 sebab ayat matematik betul. Cikgu, ada Kemahiran markah satu. tak untuk murid kita tadi? Betul, ada markah. Ada markah. Satu markah bagi insyirah. Insyirah, satu markah. Betul? Okey, baik cikgu. Untuk Irfan cikgu? Irfan pun. Irfan pun boleh dapat markah. Lupa Okey, cikgu. pasal Irfan tadi kan. Irfan pun bagus Irfan dapat 25% tu dengan baik. Itu dia. Okey, baik cikgu. Saya rasa semakin seronok perbincangan kita matematik ni kan. Sebab apa cikgu? Kita nak cari jawapan. Dan bila jumpa, itulah yang paling seronok sekali. Murid-murid pun sama kan? Tapi kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran matematik tingkatan 5. Dan hari ini kita belajar tentang apa ya? Penyelesaian masalah matrik. Baik, Betul. cikgu boleh kita teruskan lagi untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, baik. Untuk segmen ni kita akan menjawab soalan penyelesaian masalah matriks. Tapi sebelum anda jawab soalan penyelesaian masalah matriks, anda perlu ingat cara untuk jawab penyelesaian masalah matriks. Yang penting adalah untuk mendapatkan ayat matematik terlebih dahulu. Daripada satu pernyataan matematik, dapatkan ayat matematik. Selepas anda dapatkan ayat matematik, cuba guna matriks songsang. Matriks songsang, gunakanlah formula yang telah diberikan kepada anda. Formula itu memang ada di dalam kertas soalan. Jadi gunakanlah selak-selak kertas formula rumus dekat depan tu dan anda selesaikanlah soalan tersebut. Tapi ingat, jika anda mendapat matriks songsang, anda tidak menggantikan dengan nilai yang betul, tapi jawapan anda betul. Tapi disebabkan matriks songsang tu salah, semua salah nanti. Jadi kena berhati-hati. Daripada awal lagi? Ya, daripada awal lagi. Jadi, untuk itu, mari kita lihat satu soalan di sini. Soalannya adalah seperti berikut. Syamimi dan Hanis pergi ke pasar raya untuk membeli buah nenas dan jambu. Syamimi membeli 3 biji nenas dan 2 biji jambu dengan harga RM9. Hanis pula membeli 4 biji nenas dan 5 biji jambu dengan harga RM16. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga dalam ringgit Malaysia sebiji nenas dan sebiji jambu. Jadi, penting di sini, apa yang cikgu katakan tadi, dapatkanlah ayat matematik tersebut. Ini adalah soalan matriks. Jadi, ayat matematik pun dalam bentuk matriks. Tapi sebelum itu, sebelum anda masuk pada matriks, dapatkan persamaan linear tersebut. Anda sudah pun belajar persamaan linear di tingkatan 2. Tingkatan 2 anda dah belajar. Saya rasa bukan tingkatan 2, tingkatan 1. Tingkatan 1 dah belajar ayat persamaan linear. Betul? Jadi dapatkan persamaan linear tersebut. Selepas itu dapatkan dalam bentuk matriks dan anda boleh selesaikan soalan tersebut. Jadi, saya rasa kita patut tanya, siapa yang dah bersedia dengan jawapan tersebut? Betul cikgu? Betul? Jadi, siapa yang telah bersedia dengan jawapan? Ataupun anda di rumah, murid-murid di rumah, adakah anda bersedia dengan jawapan anda?
Betul. Kita nak tanya dulu murid kita ni cikgu, apa Betul? ayat matematik yang terlibat dalam soalan ini. Baik. Siapa Jadi, dah bersedia? siapa yang telah pun bersedia yang ingin menjawab soalan? Okey, silakan. Boleh angkat tangan? Silakan. Aha. Yang boleh angkat tangan. Okey, cikgu. Mereka Nampak tengah macam khusyuk. Isyirah macam tersenyum-senyum tu dia dah cuba agak je. Ada tak betul? murid kita yang nak cuba? Okey, Takif ke? Siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Oh, agaknya soalan ni agak sedikit mencabar. Linear ke jawapan terus? Jawapan terus pun boleh, linear pun boleh. Okey. Apa yang Takif ada? Kalau Apa yang Takif tulis? kalau linear kan sini. Oh, kalau linear begitu. Takif. Bagusnya jawapan Takif tersebut. Bagus itu adalah jawapan yang betul. Takif boleh tak pegang sekejap jawapan Okey, tersebut? boleh angkat semula jawapan anda tadi? Jadi kita boleh lihat di sini 3x tambah 2y sama dengan 900, 5x tambah 4y sama dengan 616 sifar-sifar. Okay, ingat pelajar di sana, ingat murid-murid di rumah, jangan letak unit ringgit Malaysia. Jangan letak unit ringgit Malaysia bila menulis persamaan linear. Tidak boleh letak. Jadi kita akan tulis 9 sifar-sifar atau 16 sifar-sifar. Kalau anda tulis RM RM9, salah. Persamaan linear itu adalah salah. Okey, baik. Takif telah pun memberi jawapan persamaan linear yang betul. Saya harap murid di rumah pun mendapat jawapan yang betul. Sekarang, apakah jawapannya? Apakah okey. jawapannya? Jadi siapa yang bersedia dengan jawapannya? Alright. Siapa nak cuba? siapa Persamaan yang linear dah ingin dapat dah? mencuba? Saya lagi. Oh, Okey. Takif lagi sekali. Okey, baik. Silakan Takif. Okey, saya tulis ni kan yang ada unit kan cikgu? Okey. Boleh? Boleh Takif? Boleh Boleh? Nenas dapat RM2 Okey, Nenas dapat RM2. Jambu dapat RM1.50. Jambu dapat RM1.50. Okey, tapi Takif macam tak tunjuk jalan kerja dekat cikgu. Takif ada jalan kerja? Saya sudah padam cikgu tapi sekejap. Ni Okey. yang jalan terakhir. Okey. Ni jalan terakhir. Okey, Jalan terakhir. alright. Ini jalan kerja yang terakhir lah. Okey, alright. Ini jalan kerja yang terakhir. Lepas tu kita dapat jawapannya. Okey, baik. Kita lihat jawapan yang ada dengan cikgu. Okey, jawapan Takif memang betul. Tetapi disebabkan cikgu percaya Takif ada padam jalan kerja tadi. Okey. Mungkin tidak cukup ruang kot nak menulis. Okey, tapi tak apa. Anda yang berada di rumah, murid-murid yang berada di rumah, jangan lupa untuk tulis dalam bentuk persamaan matriks terlebih dahulu. Itu markah yang pertama. Markah yang kedua adalah bila anda membuat matriks songsang ini. Jika anda membuat matriks songsang dan posisi matriks songsang tu, kedudukan matriks songsang itu adalah perlu di depan, di hadapan, bukan di belakang. Oh, depan? Ya, di depan. 900 dan 1600 ni tak boleh berada di depan, dia kena berada di belakang. Jadi kedudukan betul, dapatlah satu markah. Selepas itu akan ada markah yang seterusnya, iaitu markah yang terakhir. Tapi ingat, ini adalah soalan ringgit Malaysia. Soalan harga. Jadi kalau anda tulis RM200, tak masuk akal tu. RM200. Jadi anda kena tukar dalam bentuk perpuluhan RM2. Yang ini pula RM1.5 sifar. Itu jawapan baru lengkap cikgu. Itu betul. Itu baru betul jawapannya yang lengkap. Okey, cikgu. Jadi ada markah ke untuk murid kita, cikgu? Boleh, Takif pun boleh dapat markah. Okey. Jadi Takif dapat 2 markah saya rasa. 2 markah. Okey. Takif dapat 2 markah. Sebab dia bagi persamaan linear dan dia sendiri bagi jawapan, cikgu. Ya, dan dia sendiri bagi jawapan. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, Okey. kita teruskan. Encik Iwais ingin menderma di pusat jagaan orang tua dengan membeli 70 helai baju dan seluar. Harga sehelai baju dan sehelai seluar masing-masing ialah RM22 dan RM28. Encik Wais membayar menggunakan 40% daripada lebihan baki sumbangan beliau. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari bilangan baju dan seluar yang didermakan oleh Encik Wais. Jadi baki sumbangan telah pun cikgu berikan pada anda, iaitu ringgit Malaysia RM4,450. Jadi daripada sana 40% digunakan untuk membeli baju dan juga seluar tersebut. Jadi dapatkan pernyataan matriks, dapatkan ayat matriks tersebut. Sebelum tu persamaan linear,
ayat matematik matrix, selepas tu baru kita selesaikan. Jadi sama, proses kerja untuk menjawab soalan ni adalah sama. Persamaan linear, persamaan matrix, jawapan. Faham? Okey, baik. Kita rasanya sebelum saya tunjuk jawapan, apa kata kita tanya murid kita siapa yang telah bersedia dengan jawapan tersebut? Okey, nampak murid kita rancak menulis Betul, jawapan rancak tu. sedang menulis jawapannya. Ada yang dah Aina. siap ke? Okey, Aina, silakan. Silakan. Silakan Aina. Ini jawapan saya, cikgu. Sekejap. Okey, boleh. Untuk baju saya buat X, Okey. untuk seluar saya buat Y. Baik. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, Aina dia buat X tambah Y Oh, jalan kerja dia, cikgu. Jalan kerjanya. Okey, baik. Aina boleh angkat atas sedikit ke atas. Cikgu nak tengok jawapan terakhir. Itu dia. Jawapan baju dan seluar. Aina ada tulis baju berapa, seluar ada berapa. Jadi itu penting untuk menulis jawapan tu. Tapi sebelum tu, adakah betul jawapan Aina dengan jawapan cikgu? Ataupun jawapan murid di rumah, adakah sama dengan Aina? Jadi mari kita semak. Jadi ini adalah jalan kerjanya. Anda kena letak X tu apa, Y tu apa. Perlu nyatakan baju tu X, seluar tu Y. Kalau anda tidak nyatakan, bila cikgu semak, cikgu akan rasa, apalah X ni, apalah Y ni. Jadi, cikgu pun tak faham jalan kerja anda. Jadi, apa salahnya kalau anda tulis di awal-awal? Baju ialah X, seluar ialah Y. Selepas itu, dapatkan persamaan linear. Kita dapat 2 persamaan linear, persamaan matrix. Lepas tu kita guna matrix songsang dan kita dapatkan jawapannya. Jadi baju 30, seluar 40. Jadi bagus, Aina mendapat jawapan yang betul. Dan juga murid-murid di rumah, saya harap mendapat jawapan yang betul. Okay. Anda juga boleh sama-sama orang kata ikuti soalan yang dilakukan oleh murid-murid kita di studio. Ya, betul. Okey, baik. Mari kita teruskan. Boleh, cikgu. Boleh? Tapi Aina punya markah macam mana, cikgu? 2. 2. Okey. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Sebab betul, semua betul. Okey. Baik, kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan ni panjang. Panjang. Jangan takut bila tengok soalan yang panjang begini. Jangan takut. Baca perlahan-lahan dan juga dapatkan persamaan linear, dapatkan persamaan matrix dan jawablah soalan tersebut. Okey, baik. Ini adalah soalannya. Okay, pada Hari Karnival tahunan, Kelab Usahawan Tani telah mengadakan jualan jus tembikar dan jus jambu. Jadi kelab tersebut telah berjaya menjual 50 gelas kecil dan 35 gelas besar bagi jus tembikai. Manakala untuk jus jambu, mereka telah berjaya menjual 40 gelas kecil dan 32 gelas jambu. Dan juga jualan daripada jus tembikai dan jus jambu adalah RM392 dan RM332. Jadi, kita ada 2 soalan di sini. Soalan yang pertama, persamaan linear. Soalan yang kedua, dengan menggunakan kaedah matrix, hitung harga bagi sebuah gelas kecil dan sebuah gelas besar. Jadi, ada 2 soalan di sini. Jawablah soalan yang pertama terlebih dahulu. Anda kena dapatkan persamaan linear, lepas tu persamaan matrix, baru selesaikan jawapan tersebut. Jadi, persamaan linear. Ada tak murid kita nak cuba persamaan linear? Senang kan persamaan ini linear? Persamaan linear senang je. Tu dia Insyira. Okey, Insyira. Insyira, silakan Insyira. So, untuk yang kecil saya wakilkan X dan untuk yang besar saya wakilkan Y. Dan itu adalah jawapannya. Okey, baik. Kalau kita lihat Insyira tidak menulis ringgit Malaysia di kedua-dua persamaan linear tersebut. Adakah anda yang berada di rumah, murid yang berada di rumah, adakah anda menulis RM? Jika anda menulis RM, salah. Salah. Jadi ingat, tidak boleh tulis RM. Jangan silap dekat situ. Jangan silap di situ. Baik Okey, baik, kita semak jawapannya. Bagus. Itu adalah jawapan yang betul. Jadi, tanya. Jadi Insyira mendapat 1 markah. 1 markah. Okey, sementara Abang Aiman melekat markah tu, apa kata cikgu tanya anda siapa yang mendapat jawapannya? Jawapan bagi soalan yang kedua. Irfan. Okey, baik. Silakan Irfan. Berdasarkan persamaan linear yang Insyira kasih, saya buat jawapan saya. Baik. Okey, baik. Irfan boleh angkat ke atas sedikit? Okey, baik. Bagus. Okey.
Irfan, jangan turunkan jawapan tu, biarkan sahaja. Okey, baik, kita boleh lihat Irfan telah menulis ayat matematik, lepas tu telah mengira matriks songsang dan mendapatkan jawapannya, lepas tu dah kira jawapan. Okey, lepas tu Irfan telah pun tulis besar tu berapa, kecil tu berapa. Okey, jadi kita lihat RM 3.5 sifar dan juga RM 6. Jadi, adakah jawapannya sama dengan saya? Wah, tanya Irfan. Irfan mendapat jawapan yang sama dengan jawapan cikgu. Jadi, saya rasa Irfan pun boleh dapat markah ni. Boleh, cikgu. Jadi, Irfan rasanya boleh dapat 2 markah. Sebab markah penuh. Sebab jalan kerja penuh, semua penuh. Okey, cikgu. Jadi, yang paling penting cikgu sebutkan sebentar tadi adalah kita kena pastikan di hujung tu kena letak RM. Betul, cikgu? Ya, betul. Dan satu lagi, Aiman, disebabkan jawapan yang kita dapat mempunyai 1 perpuluhan sahaja, 3.5. Jangan tulis RM 3.5. Jangan tulis, tak boleh. Tak boleh, cikgu? Tak boleh. Kita kena tambah sifar dekat belakang. Sebab itu adalah cara yang betul untuk menulis wang. Anda sudah pun belajar di sekolah rendah. Di sekolah rendah. Okey, jadi itu adalah jawapan anda. Okey, bagi RM 6 pula, jika anda tidak menulis 6 perpuluhan sifar-sifar, tidak ada masalah. Anda boleh terus tulis RM 6 sebagai jawapannya. Jadi, cikgu. Aiman, boleh ke kalau kita teruskan satu lagi soalan? Boleh, cikgu. Boleh. Makin menarik dan makin menarik ni, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan satu lagi soalan. Okey, jadual di bawah menunjukkan promosi jualan oleh Nursery Aminah. Jadi anda boleh tengok di jadual di sana, 2 pokok bunga ros, 2 pokok keladi, berapa harganya? RM 140. 5 pokok bunga ros, 1 pokok keladi, RM 150. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga bagi 1 pokok bunga ros dan 1 pokok keladi. Kalau kita lihat, soalan dia sama sahaja. Soalan yang berbentuk sama. Mereka beri satu jadual, mereka beri satu pernyataan, akhirnya mereka tanya dengan menggunakan kaedah matriks. Dapatkan jawapannya. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, murid-murid di luar sana, soalan ni kita boleh jawab dengan 2 cara. Satu adalah penyelesaian linear serentak yang anda belajar di tingkatan 2. Satu lagi adalah kaedah matriks yang anda belajar di tingkatan 5. Tetapi untuk soalan ni kena guna kaedah matriks. Kena. Kenapa? Sebab cikgu dah hitamkan kaedah matriks tu. Jadi jika anda guna pengetahuan tingkatan 2, dah kira salah. Walaupun jawapan betul. Walaupun jawapan betul. Jadi anda kena berhati-hati. Bila mereka dah sebut dengan menggunakan kaedah matriks, kenalah guna kaedah matriks. Kita hormat kaedah matriks tu. Okey, baik. Jadi, siapa yang boleh beri jawapan kepada kami? Silakan. Silakan. Ada tak murid kita nak cuba? Aina ingin mencuba. Okey, baik. Silakan Aina. Okey, Aina, teruskan. Teruskan. So, ni dia punya apa tu persamaan. Okey, persamaan linear. Baik. Baik, cikgu boleh Dan lihat. ni pula jalan kerja dia. Ni pula jalan kerjanya. Okey, ni jalan kerjanya. Okey, baik. Alright, Aina ada jawapan ke? Ada sambungan. Ada. Tak cukup kertas tu. Tak cukup kertas. So, ni jawapan dia. Alright, ini jawapannya. Okey, kita lihat adakah betul jawapannya. Okey, kita lihat. Aina ada tulis 70, sedangkan jawapan dalam matriks ada 20. Keladi tu 50. Jawapannya sama. Okey, baik. Kita lihat adakah betul. Kalau macam tu, murid-murid di rumah, adakah anda mendapat jawapan yang sama dengan Aina atau jawapan lain pun, jawapan anda pun lain? Jadi, apa kata anda semak dengan jawapan cikgu? Jadi ini adalah jawapan yang anda akan dapat. Sebenarnya, jawapan Aina dah betul. Dalam matrik dah betul lah, cikgu. Betul, dalam matriks dah betul dah Aina. Dah, kesian, betul. Okey, jadi kita lihat jawapan dia dah betul. Tapi ingat, berhati-hati. Berhati-hati bila anda pindahkan jawapan tersebut. Tapi Aina dah betulkan lah, cikgu. Aina cuba angkat balik.
Dia betul kan? Dia wah. betul kan? Abang Aiman sedang memberi peluang tu. Nampak dia betul kan? Tanya. Okey, cikgu. Nasib pada Abang Aiman untuk sokong Aina. Okey, baik. Jadi betul. Berapa markah cikgu untuk Aina? 2 markah. Dua Sebab markah. Aina boleh buat pembetulan, boleh buat pembetulan dan boleh tunjukkan pembetulan tu. Jadi berhak dapat 2 markah. Maknanya setiap daripada ayat matematik, gerak kerja dan Betul. juga kita pindahkan jawapan terakhir, semua ada markah cikgu Ya, betul. Semua ada markah. Jadi nasihat sikit cikgu, murid-murid tu hati-hati tahu Betul. jawab soalan. Hati-hati. Berhati-hati bukan sekadar di jalan raya. Juga dalam menjawab soalan matematik. Pun kena berhati-hati. Betul. Baik para penonton, banyak lagi benda menarik yang cikgu akan kongsikan dengan kita semua, tapi kita berehat seketika cikgu. Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran matematik tingkatan 5. Baik cikgu, banyak dah cikgu cerita kepada kita, dan untuk segmen pada kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Baik, kita telah pun belajar mengenai penyelesaian masalah, bagaimana anda ingin menukar ayat pernyataan matematik kepada persamaan linear, lepas tu kepada persamaan matriks dan mendapatkan jawapannya. Tapi hari ini saya ingin mengajar Aiman dan murid-murid di luar sana, sebenarnya anda boleh gunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Jadi sebelum kita guna kalkulator, apa kata kita lihat soalan dulu. Jadi cikgu akan beri anda satu soalan, soalan praktis, dan anda akan menjawab soalan ni. Jadi soalannya adalah seperti berikut. Nampak panjang, jangan takut pada soalan tersebut. Takut. Takut je. Jangan takut pada soalan tu, baca perlahan-lahan. Sebuah koperasi sekolah menjual minuman berperisa coklat dan pisang. Satu paket kecil minuman dijual dengan harga RMX, manakala paket besar dijual dengan harga RMY. Nasib anda memang baik pada hari ini, X dan Y telah pun diberikan. Jadi, bilangan paket minuman yang terjual ditunjukkan dalam jadual di bawah. Coklat ada kecil dan besar, pisang pun kecil dan besar. Jumlah pendapatan daripada jualan minuman berperisa coklat dan pisang masing-masing ialah ringgit Malaysia 36 dan ringgit Malaysia 50. Dengan menggunakan kaedah matriks. Lihat, kaedah matriks tu telah dihitamkan di sana, jadi anda tidak boleh menggunakan kaedah lain. Cari harga dalam ringgit Malaysia bagi satu paket kecil dan satu paket yang besar bagi kedua-dua jenis minuman tersebut. Jadi, dapatkan pernyataan linear, persamaan linear daripada ayat ini. Selepas anda mendapatkan persamaan linear serentak tersebut, baru anda boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapannya. Tapi sebelum anda menggunakan kalkulator, apa kata Abang Aiman? Mari kita lihat cara untuk menggunakan kalkulator. Tengok tu. Kalkulator Abang Aiman ni memang sangat cantik kalkulator tersebut. Jadi ini adalah kalkulator kebanyakan daripada anda memiliki kalkulator ini. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda kena tekan mode sebanyak 3 kali. Di atas ni cikgu? Ya, betul. Jadi tekan 3 kali. Baik. Apa yang Aiman dapat lihat di sana? 1, 2, 3. Apa yang dapat Aiman lihat? Pada awal tu cikgu dia ada EQN1. Baik. Dan juga MAT2 dan juga UCT3 cikgu. UCT. Baik Aiman. Itu adalah VCT sebenarnya. VCT cikgu. Alamak, silaplah cikgu. Baik. EQN adalah equation. Itu yang kita akan gunakan pada hari ini. Dan kita akan tekan nombor 1. Jadi nombor kita tekan 1 cikgu? nombor 1. Betul.
Okey. Okey, baik. Kita tekan nombor 1, lepas itu anda akan dapat unknown. Betul tak Aiman? Betul cikgu, ada unknown. Kita ada unknown 2, unknown 3. Ya. Maksud unknown adalah pemboleh ubah. Maksud pemboleh ubah paling senang cikgu nak terangkan pada anda, X dan Y. Jadi kita ada 2 huruf di sana, X dan Y, jadi unknown adalah 2. Jadi kita tekan 2 di sana. Tekan 2 cikgu. Betul. Kita tekan 2 dan kita sama dengan bila tekan 2 terus akan keluar A1, B1 dan C1 dan seterusnya. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah contohnya jika cikgu beri anda persamaan ini 3Y sama dengan 5, X tambah 5Y sama dengan 6. Jadi anda kena masukkan dari kiri ke kanan, Jadi masukkan 2, lepas tu masukkan 3, lepas tu masukkan 5. Seterusnya X ni dia berdiri seorang-seorang, jadi dia 1. Jadi 1, 5, 6, selepas itu kita tekan sama dengan. Bolehlah terus dapat jawapan. Tapi kalkulator hanya membantu untuk memberi jawapan. Apa gunanya jawapan tu jika jalan kerja salah? Oh, tak boleh macam tu cikgu Tak boleh macam tu. Jadi jalan kerja tu sangat penting. Jawapan tu anda boleh semak dalam menggunakan kalkulator. Jadi, siapa yang rasa-rasa boleh beri jawapan pada soalan cikgu ni? Pertama, cikgu nak lihat persamaan linear anda. Adakah persamaan linear betul atau tidak? Murid-murid di rumah, adakah persamaan linear anda telah pun mendapatkan persamaan linear? Jadi, siapa yang ada jawapannya? Okey, kita nak tanya murid-murid kita ni. Insyirah. Okey, silakan Insyirah. Silakan. Okey, Insyirah. So yang atas ni persamaan linear, tapi jawapan akhir saya dapat 1.2 dengan 4. Tapi disebabkan soalan dia nak dalam harga, jadi saya tukar unit kepada RM dan 1.2 tu saya tak boleh tinggalkan macam tu je, saya kena tambah kos sifar kat belakang supaya dia sempurna. Wow, lengkap cikgu. Lengkap penerangan Insyirah tersebut. Okey, baik Insyirah, pegang jawapan tersebut. Biar cikgu semak jawapan tu dengan jawapan yang cikgu ada dengan jawapan rakan-rakan Insyirah, murid-murid di luar sana. Adakah sama dengan jawapan di sini? Okey, baik, kita lihat. Pertama adalah persamaan linear. Adakah persamaan linear betul? Okey, betul tanpa ada unit. Okey, bila ada RM, jangan tulis RM, jadi ini adalah betul. Selepas itu kita tukar dalam persamaan matriks pun betul jawapannya. Selepas itu Insyirah telah melakukan jalan kerja melibatkan matriks songsang. Okay, ingat matriks songsang terlebih dahulu, baru matriks ini di belakang. Jangan terbalik. Kalau terbalik dah salah. Okay. Walaupun semua betul, tapi bila kita terbalikkan matriks ni salah terus. Semua salah. Kenapa salah? Itu adalah peringkat matriks. Patah balik kepada topik peringkat matriks yang anda belajar terlebih dahulu. Cek dulu, boleh tak kita darab? Tak boleh darab sebenarnya. Sebab tu salah. Okay, jadi kita dapat jawapannya dan Insyirah telah pun terangkan dengan jelas. Kita tidak boleh tulis RM 1.2. Kita tulis RM 1.2 sifar. Dan juga jawapan yang terakhir RM 4. Jangan tinggal RM tau. Jangan tinggal RM. Jadi RM 4 tu kita boleh biarkan RM 4 ataupun kita nak tulis RM 4 perpuluhan sifar-sifar pun boleh. 4 perpuluhan sifar. Yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Berapa markah untuk Insyirah cikgu? Okey, baik. Untuk Insyirah, kali ni cikgu bagi markah yang seperti markah peperiksaan. Suspense sikit. Suspense sikit cikgu. Baik. Berapa Jadi tu? kita bagi markah sebab dua ni betul, cikgu bagi 1 markah. Sebab kedua-duanya betul. Yang ni betul, 1 markah. Yang jalan kerja yang betul 1 markah. Jawapan ni betul 1 markah. Banyak tu. Banyak. Dan disebabkan kedua-dua jawapannya adalah betul dalam bentuk RM 1 markah. Jadi kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. 5 markah cikgu. Jadi jangan sia-siakan markah anda. Matriks ni memang boleh dapat markah dengan cepat. Tapi anda kena berhati-hati bila anda membuat jalan kerja. Okey, baik cikgu. Baik. Jadi bagaimana dengan rumusan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, baik. Apa yang telah anda belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan penyelesaian masalah matriks. Jadi anda telah pun melihat soalan-soalan bukan rutin, iaitu soalan yang melibatkan pernyataan matematik yang panjang, ayat yang panjang, ada jadual, siap ada jadual.
apa yang perlu anda lakukan untuk menjawab soalan tu. Pertama, persamaan linear serentak. Kedua, persamaan matriks. Ketiga, barulah jawab soalan tu. Jadi itu yang telah kita belajar pada hari ini. Okey cikgu, bagaimana dengan markah keseluruhan prestasi murid kita pada hari ini cikgu? Kita tengok lihat banyak markah mereka ni. Betul, banyak markah. Walaupun kita boleh lihat Insyirah sedang pun mendahului, tapi saya rasa murid yang lain semua bagus pencapaian mereka, dan saya harap murid di rumah pun sebagus murid-murid yang berada di studio pada hari ini. Okey. Dan jangan lupa Abang Aiman pun dapat markah tadi. Saya pun ada markah juga. Ya, betul. Jadi bagus Aiman. Okey, terima kasih cikgu, dan juga murid-murid kita di rumah pun kita bagi markah juga kepada mereka cikgu. Ya, betul. Betul. Okey Kita bagi cikgu, markah pada mereka. biasalah kalau matematik ni kita tak boleh lari dengan latihan. Ya. Jadi di manakah murid-murid kita nak dapatkan latihan-latihan kita pada hari ini cikgu? Okey, baik. Kita boleh mendapatkan latihan di portal Delima KPM. Okey, kita boleh dapatkan latihan di sana. Ada banyak latihan di sana. Dan jangan lupa, tanpa latihan, matematik anda tidak boleh menjadi sebagus saya. Okey, betul tu. Okey, nak jadi macam cikgu tak? Kena selalu buat latihan. Anda kerja pelajar cemerlang, nanti boleh jadi macam cikgu kita. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada para penonton kita, kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Lambai sikit. Lambai sikit. Terima kasih cikgu, dan terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM